Hai semua, seperti biasa jumpa lagi kita di channel saya Mozozo Dayung Bidayuh Sarawak. Okey, ni adalah inti kentang kita nanti. Saya nak tunjukkan cara saya buat kuih kari pap bersih di rumah. Okey, kari pap berintikan kentang. Okey, ni ada kentang yang saya dah siap kupas. Lepas tu ni adalah cara saya potong inti dia tu, inti kentang kita tu. Okey, ni contoh cara saya potong. Nanti saya potong habiskan. Lepas tu kita ada rempah kari babas ni untuk dicampurkan dalam kita punya inti kentang nanti. Lepas tu kita ada bawang tumis, bawang Holland dengan bawang merah kecil. Lepas tu kita ada daun bawang. Okey, ni adalah inti kuih kari pap kita nanti. Sekarang saya nak siapkan potong kita punya kentang. Okey, ni kentang yang saya dah siap potong tadi. Kita potong halus begini. Sekarang kita nak merebus kentang ni. Tadi dah saya siapkan merebus air terlebih dahulu. Sekarang saya nak masukkan saya punya kentang yang saya dah siap potong tadi. Okey, kita rebuslah kentang ni setengah masak, baru kita tumis dia. Okey, ni kita punya kentang rebus tadi. Ni dah masak dalam ni, dia dah setengah masak ni. Kita boleh tutupkan api dan kita boleh tos dia punya air. Okey, seperti biasa kita panaskan minyak di dalam kuali. Minyak dah panas, kita tumiskan bahan-bahan dia ya. Ni sekarang kita sesi menumis kita punya inti kentang kita, inti kari pap kita, iaitu kentang. Okey, lepas tu kita masukkan bawang merah kecil tadi. Okey, kita tumis hingga dia kekuningan. Okey, bawang merah kita dah kekuningan dan naik bau, kita masukkan kita punya bawang Holland. Okey, kita tumis dahulu hingga dia naik bau. Okey, dah naik bau begini, kita masukkan kita punya serbuk kari tadi. Okey, kita masukkan ikut kepedasan kita lah. Okey, kalau kita nak sedang-sedang, kita masukkan sedikit sahaja. Lepas tu kita gaul. Okey, gaul begini. Lepas tu kita masukkan kita punya perasa. Okey, serbuk secukup rasa. Lepas tu kita campurkan garam. Okey, kita main agak-agak je. Lepas tu kita masukkan gula. Okey, gula ni kita letak lebih sikit. Lepas tu kita gaul lah kita punya bahan perasa dekat kita punya rempah kari tadi. Okey, dah tu baru kita masukkan kita punya kentang yang kita dah siap rebus tadi. Okey, lepas tu kita gaulkan sebati begini ya. Gaulkan sebati. Okey, kentang kita dah sebati dan dah nak masak, baru kita taburkan kita punya daun bawang kat dalam dia. Okey, lepas tu kita gaul. Kita boleh tutup api. Okey, gaulkan lagi. Okey, siap dah kita punya inti kari pap kita, inti kentang ni. Kita ketepikan dahulu. Sekarang kita nak buat kita punya dough kari pap kita ya. Kita nak buat dia punya kulit kari pap kita, dia punya dough tepung. Kita biarkan dahulu inti dia ni. Okey, ni saya dah siapkan kita punya dough ataupun kita punya tepung gandum untuk kita buat dough kita punya kulit kari pap kita. Okey, ni saya asingkan 2 mangkuk tepung gandum kita. Okey, satu dough ni saya akan campurkan dengan mentega. Okey, campurkan sekali dekat kita punya tepung gandum ni hingga menjadi satu dough
mentega. Okey. Lepas tu satu doh lagi saya akan campurkan air dengan minyak masak yang saya akan panaskan terlebih dahulu. Baru kita gaulkan dekat kita punya tepung ni nanti menjadi satu doh. Okey, jom kita buat setiap doh terlebih dahulu. Okey, first saya akan buat doh mentega dahulu. Okey, campurkan sekali mentega tu dengan tepung gandum tadi. Lepas tu kita gaulkan sebati hingga menjadi satu bentuk. Okey, siap dah doh mentega kita. Kita biarkan dekat sini dahulu. Sekarang kita nak buat doh air kita pula. Yang ni doh lagi satu. Okey, jom kita buat. Okey, first kita panaskan minyak tadi. Kita panaskan hingga dia betul-betul panas. Lepas tu baru kita masukkan minyak panas ni. Okey, minyak panas ni nanti ke dalam kita punya. Okey, yang ni dah panas. Kita boleh masukkan dalam kita punya tepung. Okey, masukkan begini. Lepas tu nanti kita akan gaul tepung ni hingga menjadi doh dan campur dengan ni doh tadi yang saya dah letak minyak panas tu. Sekarang kita campurkan air kat dalam dia. Kita tuang sikit-sikit hingga dia menjadi satu doh. Okey, ni doh yang kita dah campur air dan minyak panas tadi. Dia akan menjadi seperti ni. Okey, sekarang kita dah siapkan dua doh ni. Nanti kita nak satukan doh ni menjadi satu. Okey, kita bahagikan dua. Setiap bahagian kita bahagikan dua. Okey, saya dah bahagikan doh tadi kepada dua bahagian. Lepas tu sekarang saya nak satukan doh yang putih dengan doh yang mentega ni menjadi satu. Okey, kiranya kita akan dapat dua doh yang telah dicampurkan. Okey, jom kita. Caranya adalah kita lepaskan bahagian doh putih ni. Lepas tu kita masukkan doh mentega ni, letak kat tengah-tengah dia. Okey, letak kat tengah-tengah dia. Lepas tu kita satukan dia menjadi satu doh. Okey, inilah doh yang saya dah campurkan dengan doh mentega tadi. Jadilah kita punya kulit kari pak kita jadi menjadi dua doh. Okey, sekarang sesi kita menguli. Kita ambil lah kita punya plastik yang boleh untuk kita menguli. Saya gunakan apa yang ada di rumah je. Saya gunakan plastik daripada beras tu. Saya potong, lepas tu saya bersihkan. Lepas tu saya taburkan tepung ke atas dia. Lepas tu saya akan menguli tepung doh kita ni nanti hingga menjadi bulat lepel. Okey, ni doh yang kita dah lepelkan tadi menjadi begini. Sekarang kita akan menggulung dia. Okey, menggulung hingga dia menjadi satu bentuk panjang yang bulat. Okey, ni tadi yang saya dah siap gulung. Dia akan panjang bulat sebeginilah. Lepas tu kita letak tepi dahulu. Kita buat hingga doh kita habis. Okey, ni doh tepung tadi yang saya dah siap uli dan canaikan menjadi seperti ni. Dapatlah dua bentuk panjang yang bulat begini. Sekarang sesi untuk kita memotong kita punya doh. Cara memotong dia ikut kita punya saiz bersama mana kita nak. Okey, caranya adalah kita potong bahagian tepi ni ikut kita punya saiz dia. Okey, macam ni. Potong macam ni lah, ikut kita punya bersama mana kita nak saiz dia tu. Okey, macam ni. Dia dalam dia bentuk dia macam ni. Okey, kita potong hingga habis. Okey, ni doh yang kita dah siap potong tadi. Kita masukkan kita dekat dalam pinggan ni. Sekarang sesi kita menguli dia dan meletakkan inti kat dalam dia ya. Kita membentukkan kita punya doh ni menjadi satu kari puff, menjadi satu jenis kuih kari puff. Okey, taburkan sedikit tepung gandum dekat atas kita punya plastik beras ni. Okey, saya guna plastik beras je sebab ni je ada kat rumah. Okey, lepas tu kita ambil lah kita punya doh tadi yang kita dah siap potong tu. Kita akan uli dia. Okey, uli begini menjadi lepel yang bulat. Okey, uli agak-agak dia
nipis, jangan terlalu nipis, jangan terlalu tebal. Pastikan kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum kita buat kita punya kuih ni. Okey, dia dah lepel macam ni. Okey, kita ambil kita punya inti ni, okey. Kita letak dalam kita punya dough yang kita dah buat lepel tadi. Lepas tu kita letaklah banyak mana inti kita nak. Lepas tu kita buat macam ni. Picit bahagian tepi dia ni supaya inti kita tak keluar nanti. Kalau ada acuan tu boleh guna acuan, tetapi saya lebih suka guna tangan sendiri sebab kita nak rasa air tangan kita sendiri kan. Okey, so kita lipatkan macam ni kat tepi dia. Okey, lipat yang macam ni supaya dia menjadi bentuk yang berbunga-bunga dekat tepi dia. Okey, macam ni, macam ni. Buatlah hingga ke garisan penamat dia. Okey, jadilah kita punya bentuk kari puff ni. Dia jadi seperti ini. Okey, inilah kari puff yang saya dah siap uli dan letak inti tadi. Okey, sekarang sesi untuk kita menggoreng kari puff ini. Okey, jom kita menggoreng. Okey, first seperti biasa kita masukkan minyak masak. Okey, kita biarkan panas dahulu, baru kita masukkan kita punya kari puff. Okey, kita punya minyak ni pun dah panas, kita boleh masuk ke kari puff kita satu persatu. Okey, ini kita gorenglah hingga dia kekuningan. Okey, siap dah kita punya kari puff tadi yang saya dah goreng tu. Nampak tak dia punya warna dah kekuningan begini. Jadi siaplah untuk dihidangkan untuk family kita. Okey, saya ada buat dua jenis. Yang ni saya dah siap goreng hingga masak. Lagi satu saya goreng setengah masak ni untuk saya frozenkan dalam peti sejuk. Okey, yang ni saya frozenkan. Dan yang ni saya hidangkan untuk family. Okey, jom kita hidang. Okey, siap dah dihidangkan kita punya kari puff ni. Masih panas-panas begini, sedap dimakan. Terasa rangup kulitnya itu. Okey, boleh cuba resepi saya ni. Memang rangup dia punya kulit. Okey. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe saya punya channel. Jumpa lagi kita di resepi bersih di rumah bersama saya. Okey, saya belanja sikit gambar dia dengan dekat lagi. Okey guys, boleh cuba ya untuk kita buatkan untuk family kita minum petang. Kari puff inti kentang. Okey, jumpa lagi kita.